tidak bezakan, Allah ajak semua orang untuk beribadah. Allah tidak memerlukan pada ibadah kita. Dan kita sebagai ciptaan Allah, kita yang perlukan ibadah. Kerana kita sudah dicipta dalam keadaan yang memerlukan Allah dan memerlukan Tuhan. Seterusnya kita tengok dalam Rasail Nur, kan, Badiuzzzaman Said Nursi bagaimana dia menerangkan tentang ibadah ni, apa maksud ibadah, kan, ibadah punya natijah. Semua dalam Risalah Nur ada banyak topik dan banyak ada perbincangan, dan khususnya Badiuzzzaman kata selalunya ibadah tu macam dengan banyak kita punya pengalaman, kita tak pernah rasa macam kenapa kita telah beribadah. Macam contohnya, seseorang kalau dia membakti dan dia berkhidmat untuk kedua ibu bapa, kan, mungkin masa itu dia sukar, dan masa itu mungkin pahit, kan, sangat dia macam rasa tertekan, kan. Tapi apabila lalu, contohnya beberapa minggu, beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, kita kalau tanya dia, you rasa apa? Dia mesti akan kata, saya seronok. Sebab alhamdulillah saya seorang Muslim dan sudah bantu kepada ibu bapa saya yang sangat memerlukan bantuan. Jadi, memang dalam ibadah tu ada keseronokan. Badiuzzzaman kata dalam setiap kebaikan di dunia juga ada kebahagiaan, keseronokan. Tapi mula-mula memang dia pahit, mula-mula memang sukar. Contohnya hadirin hadirat semua, tadi kita alhamdulillah sudah menunaikan solat subuh. Dan solat subuh tu ada tak antara kita yang rasa, oh, kenapa saya solat hari ini? Tak ada, dan tak ada rasa bersalah, tak ada rasa menyesal. Kita semua rasa seronok, dan apabila fikir alhamdulillah kita dah solat, kita macam bahagia. Dan kita, contohnya saya gambarkanlah yang Badiuzzzaman punya pemikiran tu, dia kata apabila ada seorang tua, contohnya dalam kita naik bas, dalam sekarang saya macam ubahlah dia punya analogi itu. Kita sekarang ni berada di tepi stesen, kan, kita naik bas, tapi bas tu penuh. Kita naik dapat satu tempat duduk, lepas tu ada seorang makcik pula, dia naik, tapi dia tak ada tempat duduk. Kita pun kalau bagi pada makcik itu tempat duduk kita berdiri, kan, kita berdiri, tapi kita tak duduk lagi, tak ada tempat duduk lagi. Jadi apa yang kita rasa? Kita rasa sangat macam seronok, kan, sebab kita dah bagi tempat kita kepada seorang makcik yang perlukan bantuan, kan. Jadi seolah-olah kita yang duduk, kan, lebih kita macam duduk. Macam cuba tanya juga kepada para ibu, kan, para ibu semua apabila anak dia makan, dia tengah memerhati pada dia, tengah memandang pada anak dia, sangat seronok. Kenapa dia seronok? Sebab dia yang bagi jamuan tu ataupun dia yang sediakan makanan tu, lebih dia seronok daripada orang yang makan. Sebab dalam kebaikan, dalam ibadah ada keseronokan. Dan keseronokan walaupun di dunia ini pun ada keseronokan tu boleh dirasai. Tapi kadang-kadang dia ambil masa. Kadang-kadang dia mungkin pada permulaan lah, pada awal mungkin kita tak rasa sangat. Tapi mesti kita akan rasa kebahagiaan itu. Kerana kebaikan tu kita ikut fitrah. Dan semua orang kalau buat kebaikan, dia ikut fitrah. Dan fitri. Tapi sebaliknya, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, apabila kita melakukan perkara-perkara keji, kalau salah, kan, ataupun kita buat keburukan, kejahatan tu, memang kita rasa bersalah. Andai kata kita tak solat tadi, apa yang kita rasa? Sepanjang hari rasa bersalah, rasa macam tak best, kan? Jadi oleh itu, kita boleh kata dalam kebaikan,
di dunia ini lagi. Di dunia ini lagi. Masih kita kan di dunia, tapi ada keseronokan seperti syurga. Dan dia keseronokan syurga. InsyaAllah kita akan sekarang mendengar daripada Badius Zaman satu perumpamaan. Jadi perumpamaan tu akli side lah. Akli, dalam perbincangan akli kita. Sekarang kita dah cakap pasal nakli tadi kan. Ya ayuhan nas u'budu. Allah suruh kita ibadah yang fardu ain bagi kita semua ibadah, kan wajib bagi kita semua beribadah kepada Allah, kan lepas beriman mesti kita beramal soleh, kan beramal soleh itu ibadah. Jadi macam mana kan dalam ibadah tu ada kebahagiaan dan perniagaan, manakala dalam kefasikan dan kemaksiatan tu macam mana dia betapa rugi, betapa binasa. Ini yang kita akan nampak dengan satu bukti yang rasional, insyaAllah. So, mari kita sama-sama renungi hikayat perumpamaan yang diberikan oleh Said Nursi. Beliau kata ada seorang askar, dan seorang askar tu mereka keluar untuk menuju ke satu arah. Dua orang askar ni, seorangnya dia baik, dan seorangnya dia askar yang malang. Seorang yang askar yang bertuah tu, yang malang tu, kan dengan seorang malang tu, mereka berdua pergi sampai jalan terbahagi kepada dua, sampai mereka pergi ke jalan terbahagi pada dua. Di jalan tu, bila mereka pergi di persimpangan jalan tu, ada seorang petunjuk jalan. Dia petunjuk jalan tu dia bagi tahu mereka berdua, kalau ikut jalan di sebelah kiri, di samping tiada manfaatnya, dalam 10 orang yang berjalan di sini, 9 daripadanya mendapat kemudaratan. Memang jalan kiri itu mudarat lah, dia bagi tahu. Dia kata siapa sahaja pergi dari sini, 10 orangnya kan, yang berjalan 90% dia rugi dan dia mudarat. Itu yang dia kata. Manakala di jalan yang di sebelah kanan tu, dia kata di samping tidak berbahaya, sesiapa yang lalu di situ 9/10-nya sentiasa menikmati keuntungan dan kerehatan yang besar. Masya Allah. Kalau ikut jalan kanan memang seronoklah. Dan 9/10-nya sentiasa menikmati keuntungan dan kerehatan. Ya, dia tidak bahaya pula. Kan? Mungkin hadirin-hadirat yang baru masuk dengar, saya ulang balik ya. Dalam perumpamaan kita ada 2 orang askar. Mereka pergi ke satu destinasi, tapi antara mereka perbezaan dia seorang askar yang baik, seorang yang malanglah. Mereka berdua ini memang tetap askar, memang mereka bertugas. Jadi mereka jalan, tapi jalan bila terbahagi pada kedua, mereka tak tahu ke arah mana. Jadi ada seorang petunjuk jalan, dia bercerita. Dia kata jalan kiri macam ni, jalan kanan macam ni, seperti dalam slide kita. Memang jalan kiri itu bahayalah, tak ada manfaatnya. 9 orang daripada 10 orang memang dia mendapat mudarat. Kalau jalan kanan, di samping tak ada bahaya, sesiapa sahaja pergi di situ memang ambil banyak manfaat, keuntungan, kerehatan. Itu yang mereka dengar. Jadi daripada 2 orang askar ni, yang askar baik tu, dia kata, okey, saya pergi ke sebelah kanan. Saya pilih jalan kanan, dia kata. Mesti kita pilih jalan kanan. Dia memikul beban seberat 1 pikul di bahu dan belakangnya. Kan dia askar, jadi mesti ada beg, dan mesti ada senjata. Dalam bagnya ada bekalan, dan dalam senjata dia kena bawa sebab dia askar, mana boleh dia meninggalkan ketenteraan. Tapi seorang askar yang malang tu, dia meninggalkan tugas ketenteraan. Dia langsung tidak mahu mengikut peraturan, lalu pergi ke sebelah kiri. Tengok, mereka sudah berpisah. Dan askar yang malang tu, sebab itulah dia malang, dia memang dia tak dengar nasihat tu, tak dengar apa yang diceritakan tadi. Jadi dia bila dengar jalan kiri itu bebas, jalan kiri itu tak payah kamu bawa beg,
tak payah kamu bawa senjata. Jadi dia rasa macam tinggalkan bebanan dia itu. Walaupun bebanan tak banyak pun, sedikit. Yang bag tu senjata itu tak berat sangat. Betul dia berat, tapi nanti dia amanah kan, dia akan terjamin. Okey. Jadi askar malang ni mungkin tubuhnya terselamat. Situasi sekarang ni kita tengok situasi mereka, tubuhnya terselamat daripada satu pikul beban, tetapi hatinya diinjak-injak di bawah ribuan pikul bebanan rasa berhutang budi. Dan rohnya pula di bawah rasa ketakutan yang tidak berkesudahan. Malah dia mengemis kepada semua orang. Dia berjalan dalam keadaan menggigil ketakutan daripada setiap benda dan semua peristiwa. Tengok akibat dia kan, di jalan kiri itu kan dia tak dengar nasihat, dia tak dengar taklimat tu. Jadi tubuhnya betul, mungkin physically dia bebas kan, dia tak ada tak bawa dia bag, dia tak bawa senjata kan, tapi hatinya diinjak-injak di bawah ribuan bebanan tu. Dia rasa terhutang budi kepada semua sebab tak ada peraturan di jalan tu. Dalam sebelah kiri itu macam jalan lama lah, jalan lama, dia punya tak ada panggil tak ada penguatkuasaan kan. Jadi dia terpaksa mengemis di jalan tu, dia menggigil ketakutan kan daripada setiap benda. Inilah situasi askar malang sebab dia pilih jalan kiri. Askar bertuah, dia menjaga beg dan senjatanya dan pergi ke sebelah kanan itu berjalan dengan ketenangan hati dan sanubari tanpa berasa takut dan terhutang budi kepada sesiapa. Masya Allah. Askar bertuah ni, kenapa dia bertuah? Sebab memang dia tidak meninggalkan dia tidak lupa dia siapa ni. Dia kenal diri. Dia ini askar, tentera. Askar tak boleh tanpa macam peraturan, disiplin, tak boleh macam tanpa senjata dengan beg. Jadi dia menjaga beg dia, senjatanya. Memang dia pergi ke sebelah kanan dan mungkin dari segi fizikal berbanding askar malang tadi, betul lah dia berpeluh, dia berat kan, bawa 7 kg kan, mungkin 7 ke 10 kg itu memang berat sikit. Dia memikul kan. Tapi hati dia tenang. Sanubari dia tanpa berasa takut dan dia tanpa rasa terhutang budi kepada sesiapa. Ya, jadi inilah dia punya sudut bertuah tu. Akhirnya mereka berdua sampai ke bandar yang dimaksudkan. Mereka kan menuju ke satu arah. Jadi seorang askar yang bertuah tu dia mendapat ganjaran yang setimpal dengan sikap askar bermarwah yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Rupa-rupanya mereka dalam ujian lah, mereka keluar, jadi memang kerajaan tu ataupun tentera itu memang memerhati pada mereka. Dan askar kedua itu yang malang tu dihukum sebagai penderhaka dan pelarian, tuan-tuan. Kenapa? Sebab dia meninggalkan ketenteraan tu, dia tidak ikut jalan kanan seperti kawan dia. Dia kan macam suka kebebasan, dia tak mau ambil keberatan tu kan. Dia mungkin tinggalkan beg dan senjata yang milik kerajaan tu di tepi jalan. Sebab bila dia ikut kiri, tak payah dia kan bawa. Jadi di mana sekarang senjata yang milik kerajaan tu? Di mana beg yang kerajaan bagi itu, uniform semua itu kan? Kenapa dia buat macam tu? Kan? Jadi mesti dia dihukum sebagai penderhaka dan pelarian. Inilah akibat mereka juga. Tadi situasi mereka, dan sebelum tu kita kenal mereka askar, dan lepas tu kita tengok situasi, dan sekarang akibat mereka itu dalam perumpamaan. Jadi hakikatnya apa sekarang, tuan-tuan? Dan kita sekarang dah dapat satu perumpamaan. Ini metode Quran. Metode Quran pun selalu dia bagi pada kita perumpamaan, pada kita hikayat kan, supaya kita ambil pengajaran daripada itu. Jadi dalam tajuk kita ini sekarang kita ambil pengajaran daripada peristiwa ini.
Jadi dua orang askar ni siapa? Kita. Dua orang askar kita. Kita ini tentera Allah, tuan-tuan. Kita kan kita khalifah. Khalifah tu kan selalu dia ada gelaran juga, dia ketua tentera kan. Kita pun panglima di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai askar. Kita ini kena taat kepada Allah. Jadi askar yang bertuah tu insan-insan yang mentaati undang-undang ilahi, ya. Walaupun macam ada keberatan dalam solat kan sedikit, walaupun macam puasa itu susah sikit, dan mungkin nak mengeluarkan zakat itu berat untuk kita punya hati kan. Tapi alhamdulillah kita mentaatikan kepada undang-undang ilahi. Jadi orang yang malang tu ialah penderhaka dan pengikut hawa nafsunya. Tengok dalam perumpamaan tadi, dia ikut hawa nafsu. Bila dengar jalan kiri itu bebas, tak payah bawa beg senjata kan, dia macam terus dia mau ikut sana. Tanpa dia fikir. Selalu hawa nafsu kalau kuat, orang tidak akan berfikir. Tidak akan berfikir dengan waras. Jadi itulah askar yang malang tu. Kalau kita tengok jalan tu apa? Jalan kan mereka keluar lepas tu menuju ke satu bandar kan. Jalan tersebut ialah jalan kehidupan yang datang dari alam roh lalu melintasi kubur menuju ke akhirat. Masya Allah, perjalanan kita amat jauh. Dan kita dah start di alam roh. Allah cipta kita di alam roh. Kemudian kita melintasi ke dunia, kehidupan dunia ini kan. Nanti akan kubur, lepas tu kita menuju ke akhirat dan kehidupan akhirat tu. Alam barzakh macam perantara. Yang alam kubur tu masih dia jauh lagi dengan syurga dan neraka. Dia alam barzakh tu macam tempat menunggulah. Macam dewan menunggu. Contohnya kita pergi ke KLIA dan di situ kan penumpang semua itu ada tunggu, ada hall. Jadi kubur tu macam tu juga. Yani belum lagi kita tapi iyalah kita bila dah mati, insya-Allah kehidupan fana itu dah habis dah. Memang permulaan untuk kehidupan abadi. Jadi itulah yang sekarang ni kita sebagai askar, sekarang kita menuju ke arah sana. Jadi mana boleh kita meninggalkan kita punya ketenteraan tu, meninggalkan kita punya tugas tu. Jadi dalam perumpamaan tu kan apa itu senjata? Senjata kita itu takwa. Ya, takwa itu ibarat senjata. Kalau kita tengok beg tu apa? Beg ibadah kita. Kenapa beza ya? Kenapa beza? Beda zaman kenapa ambil macam senjata itu sebagai takwa dan beg tu ibadah? Macam ni. Sebab tuan-tuan, kalau kita nak menerangkan takwa itu, takwa sebenarnya menghindarkan diri daripada kejahatan, bukan melakukan sesuatu yang positif. Yani memang dia positif lah, tapi kita macam contohnya, hari ini kita elak diri minum arak, hari ini kita elak diri melakukan zina. Itu takwa dipanggil, takwa. Yani apa yang Allah melarang tu kita menghindarkan diri. Tapi ibadah tu kita memang melakukan, contohnya solat, kita menunaikan zakat, menunaikan haji, kan? Kita macam bagi sedekah. Jadi ibadah tu lebih macam sedekah kan? Kita bagi, kita macam effort. Tapi takwa itu kita hanya menahan diri. Itu beza dia. Jadi senjata kita dalam kehidupan sebagai askar takwa. Kalau beg kita itu yang ada makanan, kan ada macam contohnya bila kita buat ibadah, dia memberi ketenangan pada hati kita dan dia macam mengisi kita punya jasad, jasmani, semua itu physically pun kita melalui ibadah tu kita dapat keseronokan. Yani dalam beg tu selalu orang letak apa? Dia bekalan air, makanan, baju sedikit kan, mungkin macam-macam lah. Jadi ibadah tu lagi macam menyeluruh, lagi dia luas. Tapi takwa itu sebelum ibadah. Yani takwa itu lebih penting. Sebab dalam takwa ibadah pun dah ada dah. Macam contohnya hari-hari tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian,
Kalau selagi kita menjauhi diri daripada rasuah, daripada menipu, daripada ghibah, yakni mengumpat orang, kan? Jadi itu automatically kita buat takwa, tapi di samping itu banyak ibadah kita dah lakukan. Yani bila menahan diri, banyak ibadah dah dicatat dalam amalan kita. Contohnya semalam malaikat dah mencatat hari ini, ya Allah, orang ni dia tidak melakukan zina, tidak melakukan minum arak, tidak menipu orang, tidak dia pergi tempat haram, kan? Bayangkan walaupun kita duduk rumah sahaja, tak keluar pun mana-mana, ya. Tapi malaikat dia memang sangat memerhatikan. Mereka memang laporan mereka kuat. Itulah takwa. Jadi dalam kehidupan kita, kita kena awalkan takwa dan kemudian insya-Allah ibadah. Askar lagi penting dia punya senjata, kan? Okey. Bediüzzaman kata kemudian dalam risalah yang sama ini kalimah ketiga, ya. Kemanfaatan dan kemudaratan itu berada di tangannya. Kita punya Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Ar-Rahim, Al-Hakim, kan? Dia manfaat dan mudarat itu memang di di bawah apa nama dia itu, kuasa Allah. Ihsan dan kasih sayangnya adalah melimpah ruah. Jadi kalau kita betul-betul merasai kan kita punya kedaifan, kefakiran, jadi kena kita serah diri kepada Allah yang memegang segala manfaat itu. Allah yang menjaga kita daripada segala kemudaratan itu. Kalau kita betul-betul mahu di dunia ini kan berjaya, kalau mahu bahagia di dunia dan di akhirat, kita kena serah diri kepada Allah yang ihsan dan kasih sayangnya adalah melimpah ruah. Okey. Kemudiannya, Bediüzzaman dia ambil pengajaran daripada perumpamaan tu, dia kongsi dengan kita. Beliau kata, sebagaimana sumber setiap keburukan ialah kesesatan, begitu jugalah sumber ketakutan. Kenapa sekarang ni orang mukmin, kan kita mukmin, tapi kenapa orang mukmin dia takut dengan musuh-musuh Islam? Dan ada sebahagian, bukan semualah, sebahagian Muslim dia takut dengan Israel, dia takut dengan Amerika, dan dia takut dengan Barat. Kenapa? Sebab sebagaimana sumber setiap keburukan ialah kesesatan, dan begitu jugalah ketakutan. Sumber ketakutan pun dia sebab lemahnya iman. Ya, lemahnya kita punya taat kepada Allah. Kalau orang yang betul-betul taat pada Allah, dia tahu segala manfaat dan mudarat itu dari Allah. Jadi kenapa dia nak takut lagi? Sebenarnya mereka alih kita punya pandangan. Sekarang ni ada kuasa media, tuan-tuan. Ada kuasa media dipegang oleh Barat, dipegang oleh orang zalim, orang kafir. Sebenarnya mereka tak kuat pun. Kan? Mereka tak ada kekuatan iman seperti kita. Kita kan bersandar pada Allah yang Maha Esa. Tapi kenapa mereka nampak berkuasa? Sebab mereka ini menggunakan platform-platform yang dengarkan suara mereka jauh. Itu beza dia. Contohnya, ya, saya bagi contoh. Macam kalau seekor nyamuk, kan, berapa banyak dia punya bunyi? Kan? Berapa dia punya suara itu? Tak banyak kuat, kan? Tak dengar pun kadang-kadang dia punya bunyi itu. Tapi apabila kita kalau bagi dia mikrofon, nanti dia akan suara dia kuat, kan? Seolah-olah satu ekor haiwan yang besar tubuhnya. Tak ada. Sama seperti itu juga, kan? Dunia barat ataupun dunia kezaliman, dunia kekufuran, mereka pun, golongan kafir pun, mereka seperti nyamuk, kan? Mereka tak ada kuasa. Dan walaupun mereka bersenjata, walaupun mereka berduit, jangan kita sangka mereka ini kuat. Bukan, kekuatan tu bersama dengan orang yang berhak. Kekuatan tu dalam diri orang yang ikhlas, kan? Jadi mereka oleh kerana menggunakan media, jadi kita macam takut, mereka ini kuat ke? Mereka ini memang boleh ke? Jadi umat Islam itulah kita punya ni, kan, sesat. Jadi kita tak payah macam terperdaya dengan mereka punya operasi mengalih pandangan kita. Jangan kita biar mereka curi kita punya pandangan tu, curi kita punya pemikiran tu. Kan? Mesti kita hati-hati. Sebab orang yang
Takwa itu yang kuat. Orang yang paling kuat di sisi Allah, orang yang ikhlas. Jadi sebagaimana sumber setiap kebaikan yang hakiki ialah keimanan dan pengabdian, begitu jugalah sumber keberanian. Jadi orang kalau nak berani, dia memang sumber dia itu iman dan pengabdian. Orang yang beriman benar-benar, orang yang mengabdikan diri kepada Allah, memang dia berani. Tengok pada zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, macam mana dia mencabar terhadap semenanjung Arab yang mereka sangat kuat dan mereka meneruskan adat mereka dan mereka punya tabiat itu kan sangat buruk. Jadi Rasulullah SAW sudah mengubah mereka dengan keimanan dan pengabdian yang kuat. Sebab Nabi SAW seorang askar yang paling hebat di sisi Allah. Dia memang sentiasa pelihara dia punya senjata takwa itu. Sentiasa baginda SAW kan ada dia punya bag tu kan seperti yang dinyatakan dalam perumpamaan tadi. Jadi seperti setiap kebaikan, sumber setiap kebaikan tu termasuklah keberanian, memang iman dan pengabdian. Jadi orang yang berani, orang yang memang ada kekuatan di dunia ini, dia tidak akan kalah terhadap musibah. Sekarang ni tengok kan, coronavirus ni. Bila ada kita menghadapi coronavirus, siapa yang tidak jatuh sakit mental? Siapa yang tidak macam mengalami banyak masalah tu dalam kehidupan berumah tangga itu? Orang yang pegang dengan takwa. Orang yang pegang dengan ibadah. Sebab orang yang beriman tu dia anggap coronavirus ni peluang. Satu peluang Allah bagi, Allah buka satu musim, musim berdoa. Sekarang ni kita berada di musim coronavirus, bukan musim panas, bukan musim rambutan, bukan musim durian. Sekarang kita berada di musim corona. Dan corona ini, ya betul dia kita memang nak dia dihapuskan oleh Allah. Memang kita hari-hari doa. Tapi kalau dia tak mau pergi, mestilah ada hikmah. Kan? Allah mendatangkan ujian ni. Saya tengok sekarang semua orang lebih dia macam meluangkan masa dengan keluarga dia. Ramai orang sekarang lebih banyak dia mengenali diri dia daif, dia fakir terhadap Allah tu macam mana dia lemah kan? Dia sedar, kita sedar. Jadi sekarang ni lagi banyak kita berdoa kepada Allah, lagi banyak kita beribadah. Jadi sebab itulah kita kena ambil krisis ni sebagai peluang. Seperti mana macam orang jual mask tu, dan mereka ambil peluang. Sebab sekarang ni kan kalau jual sanitizer, mask tu terlalu ramai orang beli. Sama itu sekarang ni Allah sangat suka kita beribadah. Allah sangat suka kita macam terima ujian ni. Terima ujian. Jadi orang yang berani itu, orang yang bahagia itu, dalam kehidupan ni orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Imam Nursi menyatakan bahawa bagi abid yang seorang yang mengabdikan diri, seorang yang beribadah kepada Allah, hatinya benar-benar bercahaya. Seandainya dunia ini menjadi bom dan lalu dia meletup, berkemungkinan ia tidak akan menggentarkannya. Bahkan dia akan menyaksikan suatu kudrat As-Samad, yakni Allah, di nama Allah As-Samad itu yang tidak memerlukan pada sesuatu, tapi semua orang atau semua makhluk memerlukan Allah. Jadi dia akan menyaksikan suatu kudrat As-Samad yang luar biasa dengan suatu ketakjuban yang lazat. Manakala ahli falsafah yang fasik, yakni berdosa, suka maksiat itu, dan masyhur yang buta hati, namun dikatakan akalnya bercahaya pula, jika dia melihat bintang berekor di langit, dia akan menggigil di bumi. Dia pasti berkata, entah bintang liar itu akan menghentam bumi. Lantas dia terjerumus ke dalam prasangka. Itulah beza antara orang yang kononnya dia akal dia bercahaya, kan? Kononnya dia ini dia macam ahli falsafah ataupun seorang saintis kan. Tapi tengok bila dia dengar seekor bintang
berekor tu di langit, dia akan macam langgar pada bumi, dia takut. Sangat dia takut, dia terjerumus ke dalam prasangka. Sebab dia tidak tahu siapa pilot alam ini. Siapa yang mentadbirkan, meneruskan alam ini. Itulah beza dia. Tapi seorang individu yang hatinya benar-benar bercahaya, seandainya dunia ini menjadi bom, kan? Kalau dunia andai kata nak jadi meletup, tapi dia tidak akan dia rasa apa-apa. Dia tidak akan takut kalau iman dia, ibadah dia kuatlah. Dia akan menyaksikan satu kudrat dan satu manifestasi Allah Subhanahu wa taala punya satu seni, satu perbuatan yang hebat. Jadi dia akan tengok dengan takjub yang lazat. Itu beza dia. Sekarang kenapa beza orang yang melihat pada corona, dia banyak suka ibadah lagi, banyak dia macam tenang, kan? Sebab beza dia dengan orang lain, dia kuat iman. Dia kuat beribadah pada Allah, mengenali Allah. Dan sebab tu dia lazat, ketakjuban yang lazat. Dia takjub macam mana seekor yang tak nampak, seekor virus yang tak nampak dengan mata kasar, tapi dia dah berjalan seluruh dunia, dan dia dah merantau, kan, seluruh dunia. Masya Allah, dia tengok macam mana Allah tu maha berkuasa atas segala-galanya. Dengan seekor yang seperti mana, dengan seekor nyamuk, dan dia membunuh Namrud, kan, dengan seekor semut, Allah Subhanahu wa taala runtuhkan istana Firaun tu. Jadi begitu jugalah sekarang ni melalui virus ni Allah goncangkan seluruh kerajaan-kerajaan di seluruh dunia. Dan sekarang ni tengok di Amerika Syarikat pun konon yang mereka ini kuasa besar di seluruh dunia, kan, dari segi ekonomi, dari segi politik. Mereka pun sekarang tak tahu macam mana menangangi musibah ni. Sudah setahun satu dunia tak tahu macam mana nak uruskan, tadbirkan. Tapi alhamdulillah, yang negara-negara Islam kita ini lebih dia tenang, lebih mahu macam mana meneruskan benda inilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita semua. Jadi itulah beza antara orang yang benar-benar bercahaya, kan. Walaupun insan berhajat kepada bermacam-macam perkara yang tiada batasan, namun modalnya bagaikan tiada. Dan kita punya modal tak ada, hidup ni, kan, kita punya usia ini, modal kita itu, kan, masa kita lahir pun tidaklah kita datang dengan baju, kita tanpa baju, kan, kita lahir tanpa baju, tak ada duit, tak ada apa-apa, kan. Kita berhajat kepada macam-macam, tapi tak ada modal. Semua itu yang diberikan oleh Allah. Walaupun dia terdedah kepada musibah yang tidak berkesudahan, namun keupayaannya bagaikan tiada. Manusia kan banyak terdedah pada musibah yang tidak nak habis. Dan musibah itu macam hari ini ada, esok pula lain. Hari seterusnya lain pula, kan. Tapi keupayaan kita bagaikan tak ada. Macam mana nak melawan dengan musibah itu, tak ada. Jadi maknanya manusia sangat daif, sangat lemah, dan sangat fakir. Seolah-olah daerah modal dan keupayaannya hanyalah sekadar apa yang mampu dicapai oleh tangannya. Namun daerah semua cita-cita, kehendak, kesakitan, dan musibahnya pula seluas dan sejauh apa yang mampu dijangkau oleh mata dan khayalannya. Manusia dia punya modal dan keupayaannya hanya dia macam apa yang dia mencapai dengan tangan dia sendiri, yang sangat sedikit. Yang maknanya manusia punya modal dan keupayaannya sangat sedikit. Tapi di samping itu cita-cita, hendak dia, sakit dia, musibah dia pun seluas dan sejauh apa yang mampu dijangkau oleh mata dan khayalannya. Maksudnya, begitu banyaklah, macam nampak paradoks, nampak satu keadaan yang menentang antara satu sama lain. Yani saya sangat daif, sangat fakir, tapi cita-cita saya banyak, seperti yang dijangkau oleh mata dan khayalan saya.
Jadi macam mana saya nak mencapai semua ini? Ya, macam mana saya nak dapat tenang terhadap semua ini? Jalan yang tiada kemudaratan akan diutamakan ke jalan yang berbahaya walaupun terdapat satu daripada 10 kemungkinan. Dengan sifatnya yang tidak bermanfaat dalam nisbah 9 daripada 10 kemungkinannya terkandung malapetaka kesusahan yang abadi. Kalau jalan di kiri kan. Dengan sifatnya yang tidak bermudarat ni dalam nisbah 9 daripada 10 kemungkinannya daripada satu khazanah kebahagiaan yang abadi. Yang ni jalan kanan. Kalau jalan kanan tu memang bermanfaat. Semua orang yang tidak buta secara keseluruhan mampu melihat dan memahami betapa ibadah dan tawakal, seterusnya tauhid, taslim yang serah diri kepada Allah merupakan suatu keuntungan, kebahagiaan dan nikmat yang amat besar kepada roh manusia yang lemah, daif, fakir dan berhajat setahap ini. Jadi kenapa perlu ibadah manusia? Sebab manusia seorang diri kan mesti dia ambil bantuan. Kalau manusia mahu tenang di dunia ini, kalau mahu dia menyelesaikan segala hajatnya, menunaikan segala hajatnya, mesti dia bersandar pada kuasa yang besar. Saya bagi satu contoh juga ya pada akhir ni. Macam apabila kita sangat susah hati dan sangat sedih, tengah malam tak ada orang di sebelah kiri kanan, semua orang tengah tidur, tapi kita yang terjaga. Masa itu pun kita tengah menangis, kan? Kita macam ada hajat kan, tapi tak ada orang dengar, tak ada orang yang bersama kita. Kita seorang diri. Kemudian kita tiba-tiba angkat tangan, ya Allah. Dan kita mula macam berdoa kepada Allah. Apabila kita berdoa, dan kita rasa apa? Kita rasa tenang sebab sedang dan satu zat yang Maha Esa, Allah yang Maha mendengar, tengah mendengar kita. Sebab Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa, saya akan respon, saya akan jawab. Jadi Allah menenangkan kita punya hati dengan kehadirannya. Sebab Allah hadir kan, Maha melihat dan Allah hadir, dengar kita. Bila-bila masa dan di mana jua kita berada, Allah mendengar kita dan melihat pada kita. Jadi seorang individu masa dia tengah malam gelap, dia menangis, dia doa. Jadi tiba-tiba dia bila doa, dia bila cerita dia punya hajat tu, dia rasa apa? Tenang. Mungkin tak boleh isteri dia faham, mungkin suami dia tak boleh faham, anak dia tak boleh faham. Tapi bila dia sampaikan kepada Allah, dia sangat seronok. Lepas dia menangis tu, lepas habis doa dia itu, macam dia dapat ketenangan. Jadi kita sangat memerlukan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat ibadah tu. Kesimpulannya untuk hari ini, seperti akhirat, kebahagiaan dunia juga terdapat dalam ibadat dan menjadi tentera kepada Allah. Maka kita hendaklah sentiasa mengucapkan Alhamdulillahi ala ta'ati wa taufiq. Yani kita bersyukur atas ketaatan dan taufik ilahi itu. Kita insyaAllah sama-sama boleh menaminkan doa ini. Amin. Ya Rabbi, ampunilah kekurangan kami. Terimalah kami sebagai hamba-Mu. Jadikanlah kami insan yang jujur dengan amanah-Mu sehingga saat ia diambil. Jadi sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Saya serah balik kepada Tuan Pengurusi Majlis insyaAllah. Silakan. Terima kasih Ustaz Jalil. Alhamdulillah, sangat bermanfaat. Kepada peserta-peserta di luar sana, sekiranya ada soalan, kita buka 5 minit untuk soalan. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya Latifah. Saya nak tanya apa yang dimaksudkan dengan tasmil tadi? Macam mana? Dalam slide yang sebelum ni. Taslim. Taslim.
Ya, taslim itu penyerahan semata-mata, penyerahan diri kepada Allah semata-mata, taslim. Penyerahan maksudnya bertawakal kepada Allah. Ya, tawakal tu lain sikit, Puan. Kalau tawakal setelah kita melakukan apa yang kita mampu, kita serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tawakal. Tapi taslim semata-mata kita serah semua kita punya kemampuan kepada Allah. Yang kita serah diri, akui diri, ya Allah, aku hambamu, aku milikmu ya Allah. Seterusnya kita macam melakukan sesuatu yang kita mampu, itulah tahap tawakal. Sebab tawakal itu bukan serah semata-mata sahaja. Kerana Allah bagi pada kita ikhtiar. Allah bagi ikhtiar. Kita kalau berikhtiar kemudian serah pada Allah, natijah apa pun kita reda, itu dipanggil tawakal. Beza dia. Okey, terima kasih. Sama-sama. Ada soalan lain untuk diajukan? Silakan. Okey Ustaz. InsyaAllah kalau tak ada apa lagi, macam perumpamaan tu Encik Rosli memang dia jelas. Badiu Zaman dia bagi analogi itu, dia macam yang rational, dia mengikut akal fikiran tu sesuai dengan apa yang kita nak kaitkan tu. InsyaAllah Ustaz. Okey, jika tidak ada apa-apa, saya mohon untuk buat penggulungan kuliah hari ini. Ada soalan ya? Tak, sorry, saya cuma nak remind je kalau ada cadangan ni tajuk-tajuk untuk siri yang kedua, sebab minggu hadapan will be last untuk siri ini. Jadi cadangan topik-topik untuk yang siri kedua lah. Kalau ada cadangan boleh masukkan dalam borang borang kehadiran tu. Kehadiran, insya-Allah. Terima kasih Prof. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita berakhir pada siri yang ketujuh pada hari ini, iaitu kebahagiaan ibadah dalam dunia, kebahagiaan dunia dalam ibadah. Apa yang admin perlu sampaikan di sini untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat? Yang pertama, kita perlu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Disebabkan Al-Quran ini merupakan firman Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci ini mengandungi pedoman hidup manusia di dunia. Maka bagi siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, dadanya akan sentiasa lapang dan bersinar penuh dengan petunjuk dan cahaya kebahagiaan. Perkara yang kedua, amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, iaitu kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Setiap yang Allah perintahkan kepada manusia, ianya bernilai pahala, yang merupakan sesuatu yang mampu membuat hati seorang manusia bahagia dan sentiasa berada dalam keadaan tenang dan mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai manusia, kita mestilah memperbanyakkan perbuatan yang mendatangkan pahala kepada kita, jauhi larangan Allah, nescaya kita akan hidup dalam keadaan yang tenang dan bahagia. Dan yang terakhir sekali, kita memperbanyakkan rasa syukur dalam hidup. Salah satu rahsia yang admin ingin sampaikan adalah hidup di dunia ini, kebahagiaan hidup di dunia ini adalah datang daripada Allah, dan sentiasa memperbanyakkan rasa syukur pada Allah. Kita akan hidup dalam keadaan tenang kerana sentiasa mengingat akan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kita. Jangan sesekali merungut dengan dugaan yang menimpa. Sesungguhnya itu adalah semua takdir Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, berakhir kita pada kuliah kali ini. Sekali lagi saya memohon kepada semua peserta di dalam USIM untuk klik kehadiran dan memberi cadangan tentang tajuk-tajuk yang akan diutarakan untuk sinar siri kedua nanti, insya-Allah. Dan kepada rakan-rakan sahabat di luar sana, viralkanlah link-link yang ada ini untuk agar sama-sama ilmu-ilmu yang dikongsikan di kuliah-kuliah pada masa akan datang dapat dimanfaatkan oleh orang ramai, insya-Allah. Sekali lagi, pihak admin daripada Fakulti Sains dan Teknologi
saya selaku pengurusi kebajikan ingin memohon maaf jika ada tersalah kata, tersalah bahasa, jika ada kerumitan untuk tuan-tuan melayari di Facebook ataupun di WhatsApp ataupun di saluran yang ada. Sekali lagi kami memohon maaf. Moga Allah memberkati masa tuan-tuan dan puan-puan yang luangkan untuk kuliah dan memperolehi rahmat dan redha-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada tahun baru nanti pada 1 hari bulan 1 tahun 2021 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Roslin. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Prof. Alhamdulillah.